sedang menyaksikan Rumah Viral, di mana kita akan menjejaki rumah dengan seni bina dan juga lihat dalaman yang cantik dan unik dan viral. Memang kita berada di Teluk Intan Perak, tetapi bukan nak mengunjungi Menara Jodoh ni. Tidak. Kita nak berkunjung ke rumah pasangan Nani dan juga Syarizal yang terletak di sini. Menariknya, mereka ni mengetengahkan konsep terbuka dan juga konsep pop of mixed colours. So, jomlah kita. Terima kasih sebab jemput kami ke rumah yang comel ni. Mungkin boleh ceritakan sikit sebanyak kan, bila berpindah ke rumah ni dan macam mana boleh datangnya konsep mix and match and pops of colour ni? Bila saya beli rumah ni pada tahun 2014 kan. Dan konsep ni saya memang suka colourful. Saya dengan family memang suka colourful, dan dia juga untuk anak-anak saya lah, kalau ikutkan anak saya semua 5 orang, jadi dia orang nak warna yang ceria, jadi datanglah konsep pops of colours tu. Saya diberitahu sebenarnya anda berdua ni memang ada background pun. Memang ada latar belakang seni bina. Adakah sikit sebanyak latar belakang ni membantu jugalah dalam mengadakan konsep yang memang jarang-jarang juga orang kita gunakan kan, pop soca dengan mix and match ni? Okey, sebenarnya ikutkan memang background kami ikutkan kedua-duanya daripada bidang seni bina lah, architectural. Cuma seperti macam Hana katakan tadi tu, kalau ikutkan dari segi apa yang kami ambil dari background kami untuk develop ke dalam untuk hiasan rumah ni kan, ikutkan memang ada sedikit lah, tapi sebenarnya ikutkan taklah sebanyak mana sebab dia lebih kepada ciri-ciri ID lah, rekaan dalaman lah. Tapi di sini inspirasi lebih pada isteri saya lah, pada Nani sendirilah. Sebab saya lebih kepada design lah. Macam suami saya dia lebih kepada practicality. Okey. Jadi macam Nani mungkin banyak menghasilkan idea dan konsep. Jadi Syarizal ni memang tukangnya lah. Macam mana boleh mula-mula rumah Nani dan juga Syarizal ni boleh jadi viral? Saya rasa waktu dia viral tu, waktu tu saya tengah dalam pantang. Oh, anak yang keberapa? Anak kedua. Okey. Time tu sebab saya dah, memang time anak kedua tu saya dah masuk rumah ni. Dan saya start lah design, saya buat design saya tu kebanyakannya selalunya saya buat lain pada orang lah. Sebab orang jarang buat colour kan. Jadi saya cuba buat, saya beranikan dirilah untuk buat pops of colours ni. Oh, jadi bila pops of colours tu memang Nani memang muat naik gambar-gambar tu dekat media sosial. Jadi macam mana reaksi orang yang melihat gambar-gambar yang Nani muat naik dekat media sosial tu? Mula-mula tu banyak, ada yang positif, ada yang negatif lah. Tapi kebanyakan yang positif tu alhamdulillah lah, dia jadikan saya ni sebagai rujukan lah. Bila cakap jadi macam rujukan tu kan, pasti ramai yang mungkin menawarkan khidmat untuk Nani buat ID untuk rumah mereka. Masa tu Nani tak menang tangan ke, atau Nani terpaksa menolak ke semua tawaran-tawaran tersebut? Dua-dua pun ada jugalah. Saya tak menang tangan satu, memang terpaksa menolak lah. Sebabnya dengan anak-anak masih kecil kan, dengan komitmen saya sebagai pekerja kerajaan kan. Nani, Syarizal, bila saya mula jejakkan kaki ke rumah ni kan, saya nak mood mandum pun tak boleh. Saya pasti bila anda semua mereka rumah ni kan, memang sangat mengambil kira bagaimana mood anak-anak Nani dan juga Syarizal boleh memberi kesan kepada ruang dan juga ID rumah ni. Boleh komen sikit? Kalau pendapat saya lah kan,
Dengan warna ceria ni, anak pun bukan setakat anak lah, kami semua satu family akan rasa bahagia, seronok, riang kan. Jadi masa dengan anak tu sangat happy rasa. Macam Syarizal pula macam mana? Saya pasti kadang-kadang mungkin Syarizal terfikir juga nak juga tunjulkan sisi-sisi maskulin dalam rumah ni, tapi tak dapat sebab banyak bagi ruang kepada anak-anak kan. Boleh komen tak? Ya, ikutkan bagi pendapat saya lah. Sebab masa kami ialah banyak pada waktu-waktu hari biasa, pada kerja lah, komitmen kerja. Jadi waktu untuk anak-anak ni adalah terlalu terhad. Biasanya waktu malam ataupun masa hujung minggu lah. Jadi mungkin dari segi macam Nani pendapat dia lebih pada ceria untuk memberi keriangan kepada anak-anak semua. Tapi bagi saya paling penting adalah keselamatan untuk anak-anak lah. Saya tengok juga kan seni bina rumah ni pun sangat-sangat membantu mengharmonikan rekaan dalaman yang Nani dan juga Syarizal tampilkan. Macam saya lihat ruang siling dia memang cukup-cukup tinggi. Jadi memberikan keharmonian itu sangat seimbang di antara mix and match ni dan juga konsep pops of colour ni. Mungkin Syarizal ada nak elaborate sikitlah tentang konsep ni. Memang untuk rumah ni saya pun tak tahu di mana lokasi rumah sebenarnya. Ikutkan Nani sendiri yang mencanangkan rumah ni lah. Jadi bila pertama kali kami masuk ke rumah ni, tengok masa dia within dia punya construction seminarnya. Jadi memang terus tertarik sebab tengok rumah ni lain pada lain. Layout ni pun tengok berbeza. Selalunya kalau kita tengok rumah semuanya straight forward sajalah, rumah setingkat macam ni terus forward. Tapi ini berbeza sikit. Di ruang tengahnya cukup tinggi. Bukan setakat di ruang tengah, tetapi juga di ruang bilik tidur yang kedua dan yang ketiga pun juga tinggi silingnya. Jadi ini memang sedikit sebanyak memberi kelebihan lah. Bila untuk Nani sendiri, bila dia untuk dia decorate ruang-ruang ni untuk ruang family di tengah dan juga ruang bilik tidur anak-anak dan juga ruang untuk mainan, bilik permainan lah untuk anak-anak. Jadi di situ memang terlalu meluas untuk Nani untuk dia mendekor, berkarya pada dinding ke pada kalau boleh siling pun dia nak buat jugalah. Tapi lebih pada dinding dan juga untuk sesuatu pada perabot lah. Itulah yang saya fikirkan bila saya melangkah ke ruang belakang kan, bahagian ruang entertainment untuk anak-anak tu kan, saya dapat bayangkan mungkin ada lagi mungkin projek di masa akan datang yang mungkin Nani akan buat macam mini library dan sebagainya kan, sebab memang ada ruang yang cukup-cukup besar dan sangat-sangat selesa untuk kita buat projek baru untuk ruang tu kan. Itulah saya pernah lah berbincang dengan suami kan. Pada masa depan ni insya-Allah kami nak buat loteng memandangkan kami ada double volume tu kan. Jadi kalau boleh setiap bilik dengan bahagian family tu kami nak buat loteng. Jadi macam mini attic lah untuk anak-anak kan. Ni ruang family saya lah. Saya sukakan ruang ni. Dia macam mengingatkan saya tentang kafe-kafe hipster dekat KL. Betul nak ceritakan kepada saya apa sebenarnya idea di sebalik konsep ni dan apa fungsi ruang ni? Idea konsep saya buat ni dekat sini sama juga, dia kesinambungan daripada ruang depan tadi. Ideanya pops of colours lah. Kalau kita tengok kat sini macam sofa ni kita nampak pops kan, memang paling menyelah lah. Paling menyelah sekali. Jadi saya pilih kuning je lah bagi nampak menyelah kan. Fungsi ruang ni pula macam saya cakap tadi, ruang family kan. Walaupun bukan saja ruang family, dia juga ada macam multi purpose punya corner lah kan. Ada workspace, lepas tu macam mini library sikit kan untuk anak-anak saya semua kan. Dan juga yang utama sekali untuk keluarga santai lah kat sini sambil tengok TV kan. Kalau anda lihat papan dekat belakang saya dah memperlihatkan dah betapa teliti dan juga kemasnya Puan Nani kita ni. Nani, biasanya orang kita ni jarang nak buat papan tanda kan. Lagi-lagi nak memperlihatkan bil, yuran serta jadual waktu anak-anak semua ni. Kenapa Nani buat konsep yang sebegini? Sebelum ni saya memang suka open konsep. Jadi kalau dapur pun open konsep, playroom apa semua pun open konsep. Jadi dekat notice board ni pun
open concept juga. Jadi dia sebenarnya mudah lah untuk kita tengok kan. Dan kita kalau contoh bil tu kan, kita boleh kita sentiasa ingat bila kita kena bayar kan. Kalau contoh jadual waktu sekolah anak tu, kita macam anak pun mudah tengok kan waktu bila buku apa kan yang perlu kan. Macam tu lah. Sudah saya nampak pun Nani begitu teliti dalam bab-bab menyusun juga alat tulis dekat sini kan. Ni dia memang ikut dah jenis-jenis dia dah. Adakah memang ini antara tempat yang selalu Nani buat projek kraft tangan serta inilah untuk kerja-kerja dengan anak-anak kan? Ya, memang selalu hujung minggu lah saya buat kraft dengan anak-anak. Jadi senang bila susun dekat sini, anak saya yang besar tu boleh ambil lah kan. Dan kalau tengok pada ketinggian ni pun yang kecil, anak kecil tak boleh nak capai lah. Jadi anak saya yang besar je senang capai kan. Sangat menarik sebenarnya konsep yang diketengahkan oleh Nani ni. Saya rasa kalau saya ada rumah dan anak besok, saya nak buat jugalah konsep papan tanda yang open macam ni. Okey, Nani, konsep mix and match ni memang jelas kelihatan pada ruang makan Nani. Sebab saya nampak kerusi-kerusi Nani pun tak ada yang sama pun. Mungkin Nani boleh ceritakan apa antara inspirasi lah untuk ruang makan Nani dan juga Syarizal. Okey, untuk inspirasi saya untuk ruang makan ni, saya suka eklektik. Eklektik tu macam kita mix and match jugalah kan. Jadi saya nak lari pada kelainan. Kerusi pun saya tak guna kerusi yang sama. Saya pelbagaikan kan kerusi kan. Apa sebenarnya antara kelebihan kalau kita pilih konsep eklektik pada ruang makan ni? Kelebihan dia macam kita nampak menarik lah kan. Satu lagi lain daripada kebiasaan, bila kita makan tu macam kita rasa menarik lah kan kat ruang makan ni kan. Saya fikir juga setiap kali nak ada event ke atau raya ke, tak perlu terikat dengan certain warna. Boleh tukar-tukar boleh dengan warna lain kan. Okey, selain ruang makan, saya rasa mungkin banyak juga aktiviti keluarga yang Nani boleh lakukan dekat meja ni. Sebab saya rasa meja ni pun dia mudah untuk dibersihkan dan dikemaskan. Apa lagi antara fungsi ruang makan ini selain daripada kita makan saja? Kami pun jenis yang lain pada kebiasaan kan. Kami pernah main pingpong di meja ni. Serius. Kami pernah pasang net. Memang kami pernah main pingpong sebab saya memang pemain pingpong. Saya main dengan anak-anak lah. Dan meja ni sangat friendly lah, friendly user kan. Memang apa saja boleh buat. Boleh projek craft pun boleh buat dekat sini. Ya, craft pun boleh. Anak-anak boleh belajar dan juga buat rumah mereka di sini. Dan pada bersama macam Nani juga mungkin ada ruang untuk membaca pun dekat sini juga. Ruang baca pun sini juga. Okey, dekat ruang belakang ni kan, kenapa Nani memilih juga another open concept? Okey, saya memandangkan saya suka open concept ni kan. Sebabnya macam satu mudahlah saya nak ambil barang apa semua kan, boleh nampak kan. Satu lagi nak pamerkan, kalau boleh nampak kat sini sebenarnya macam majalah apa semua ni kan, bila kita susun tu dia sebahagian daripada dekor kan. Jadi sayang kalau kita nak tutup kan. Bila buka tu kita nampak satu seni dekorasi dalam rumah ni. Dan saya rasa Nani juga ada sebab kenapa Nani memilih lampu yang sebegini. Kenapa Nani tak pilih mungkin ada setengah orang letak chandelier ataupun lampu yang memang agak fancy dan mewah kan. Kenapa Nani pilih lampu yang agak simple saja? Satu lagi saya minat kepada konsep industri kan. Jadi saya milih lampu macam ni sebabnya nampak nak bagi sesuai dengan saya punya almari saya ni. Sebab saya dulu saya suka konsep industri. Jadi saya guna balik lampu ni, saya pamer dekat sini. Dan satu lagi disebabkan saya punya ceiling rumah kan tinggi kan. Jadi kalau pakai lampu ni tak adalah perlu saya gantung tinggi-tinggi lampu kan. Kejap konsep industri, sekejap konsep mix and match. Saya percaya sebenarnya mungkin Nani bila anak dah besar-besar sikit, konsep apa yang Nani nak ketengahkan pula selepas ni? Maybe saya rasa saya kekalkan konsep ni sebab sebenarnya kami sekeluarga dah memang suka. Dah sebati dengan konsep macam ni. Memang dah suka.
keputusan Nani untuk memilih open concept serta mix and match ni memang sesuai diaplikasikan untuk semua ruang kan? So, ruang anak ni pun memang banyak konsep pop of colours dan juga open concept. Ini adalah bilik untuk 3 anak dara Nani lah kan? Ceritakan sikit apa antara kelebihan ruang untuk mereka ni. Kelebihan ruang ni kalau boleh tengok kan, dia banyak mainan kan, dan satu lagi macam biasa nampak ceria, nampak seronok kan. Jadi saya nak lahirkan dia orang punya perasaan riang, seronok kan. Bila dalam bilik ni pun ada 3 orang, jadi nak dia orang sama adik-beradik tu seronok lah bermain kan. Taklah bergaduh je. Tak ada macam bergaduh kan. Tapi saya tengok memang Nani pun memilih level yang memang untuk mereka senang mereka capai kan. Macam dekat sini pun semua barang-barang dekat sini sama ada buku ataupun barang mainan, alat tulis, mereka boleh capai tanpa perlukan bantuan orang dewasa. Sebab Nani juga ada menyediakan juga bangku kecil untuk mereka kan. Ceritakan sikit kenapa Nani buat yang begitu. Saya buat begitu mudahlah untuk dia orang sendiri nak ambil barang semua kan. Tak perlulah macam saya nak kena sentiasa ni kan. Cumanya saya masih pantau jugalah apa aktiviti dia orang dalam bilik ni kan. Kadang-kadang macam senyap je kan. Takut dia orang buat projek apa-apa kan. Jadi memang masih bagi kemudahan dia orang boleh ambil sendiri semua kan. Tapi saya sentiasa pantau dari segi keselamatan, kebersihan apa semua kan. Okey Nani, apa antara rujukan Nani untuk menghias ruang bilik anak-anak ni dan berapa lama Nani habiskan masa untuk menyiapkannya? Okey, rujukan saya banyak daripada Pinterest lah. Macam Pinterest tu saya cari kids bedroom design kan. Dan berapa lama tempoh tu setakat ni saya dah ubah design ni dah lebih kurang 4 kali. Jadi setiap kali saya ubah tu saya ambil masa dalam seminggu jugalah nak siapkan satu-satu design kan. Saya buat peringkat berperingkat lah. Ada orang katakan, alah kalau buat open concept macam ni nak lekas nampak bersepah. Tapi apa tips serta disiplin yang ditekankan untuk anak-anak supaya mereka cepat dan juga pandai mengemas ruang mereka sendiri? Yang paling penting sekali, kita sendiri yang saya cakap tadi macam kita pantau kan, dan kita turun padang sekali kemas. Jadi anak akan seronok lah. Dia macam bukannya dia saja yang kemas kan. Jadi parents pun kena join sekali kemas mainan dia orang lah. Jadi macam menghasilkan sesi mengemas tu satu sesi yang menyeronokkan. Ya betul. Kadang-kadang saya buat competition juga. Nak bagi dia orang macam cepat kemas kan. Kemas paling cantik kan. Jadi saya buat competition nak bagi rasa menarik sikit lah. Patutlah kalau kita tengok katil mereka sentiasa dikemas. Sentiasa dikemas. Rupanya mereka memang ada inisiatif sendiri untuk mengemas katil mereka betul. sendiri. Oh hai, okeylah untuk segmen macam-macam boleh kali ini nak tunjukkan kepada anda semua macam mana anda boleh gunakan rak kasut muda Ali bukan sahaja untuk menyimpan kasut-kasut anda yang bersepah tu, tetapi juga untuk menyimpan macam-macam benda. Contohnya macam pasu-pasu bunga kecil ini. Hana faham biasanya kalau anda duduk dekat kawasan apartmen ke, pangsapuri ke dan ruang anda sangat terhad dan juga sempit dan pening kepala. Macam mana nak susun atur pasu-pasu bunga ni kan? Jangan risau, anda boleh gunakan rak kasut muda Ali. Nampak tak? Kita susun ni dekat ruang penyimpanan dekat dalam ruang kasut muda Ali ini dan nampak kemas, cantik dan juga kreatif. Bersepah bilik anak kita, tapi dengan adanya rak kasut muda Ali ini kita boleh gunakan untuk menyimpan mainan anak kita. Nampak betapa kemas dan cantik dan kreatifnya bilik anak kita kalau kita gunakan rak kasut ini untuk kita simpan mainan-mainan anak kita. Kan senang ada benda ni, makanan pun kena susun dekat tempat ni.
Tak cukup dengan ruang untuk bilik kanak-kanak, Nani juga mendedikasikan satu ruang di sini dalam rumahnya untuk ruang permainan anak-anak. Di samping itu sebagai ruang penyimpanan juga. Kenapa Nani buat sekaligus kedua-dua ruang ini dalam satu bilik? Sebenarnya ruang ni asalnya memang ruang penyimpanan saja. Tapi disebabkan bilik tidur dia orang tu dah padat kan, dan asalnya yang tu bilik mainan. Tapi saya pindahkan ke sini sebab nak bagi ruang lagi besar sikit lah untuk dia orang main. Betul. Dan kebiasaannya orang jarang-jarang sekali menggabungkan ruang penyimpanan dengan ruang mainan. Adakah selamat untuk anak-anak ini bermain di ruang penyimpanan juga? Okey, Hana, dari segi keselamatan bilik ni, saya asingkan ruang penyimpanan dengan bahagian permainan kanak-kanak ni. Saya buat saya letak langsir untuk keselamatan lah, tak nak bagi dia orang ambil ke kan. Dan ada juga barang yang memang dia orang boleh ambil lah, barang dia orang sendiri, mainan dia orang pun saya ada simpan juga dalam ni. Dan sebab itu dah kalau anda lihat ya, Nani melabelkan kesemua barang-barang simpanannya dalam kotak-kotak yang selamat ini. Taklah kotak-kotak ni pun berat, kalau macam dia jatuh ke, dia taklah berbahaya kepada anak-anak ya. Dan saya rasa ruang ini memang sangat-sangat santai dan cukup selesa untuk anak-anak bermain ya. Memang sangat bijaklah keputusan Nani untuk mengadakan ruang mainan dan juga ruang penyimpanan dalam satu bilik. Dekorasi rumah perlu mengambil kira seni bina kediaman serta siapa penghuninya. Konsep dan idea yang tepat pastinya akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada setiap penghuni, tak kira dewasa mahupun kanak-kanak. Jangan lupa ikuti Rumah Bara untuk lebih banyak lagi idea serta inspirasi kediaman. Kita jumpa lagi. Bye-bye.